Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kelas kita pada hari ini adalah kita akan belajar tentang tajuk pembelajaran kita pada hari ini adalah gaya hidup sihat, iaitu tajuk kecilnya adalah mineral. Okey, mineral. Okey, apa itu mineral? Okey, yang pertama, komponen tisu badan kita mengandungi pelbagai elemen mineral. Okey, dalam badan kita ni ada banyak elemen mineral. Okey, nanti kita akan tengok apa elemen-elemen mineral yang ada dalam badan kita. Okey, yang kedua, elemen terdiri dari bahan tak organik dan jusuk sebatian. Okey, yang ketiga, mineral terbahagi kepada dua, iaitu makromineral dan mikromineral. Okey, kita ada dua jenis-jenis mineral ni, ada banyak tapi kita ada dua. Dia terbahagi kepada yang kecil dan yang besar, iaitu makromineral dan mikromineral. Okey, jom kita tengok apa yang ada. Okey, apa makromineral? Makromineral ialah yang nombor satu, terdiri daripada kalsium, fosforus, magnesium, natrium, klorida, lithium dan sulfur. Okey, yang kedua, jumlah makromineral yang terdapat dalam badan kita tidak melebihi daripada 10 gram. Okey, manakala kalau mikromineral terdiri daripada ferrum, zinc, kuprum, manganan, iodin, fluorida dan sebagainya. Okey, itu adalah makromineral dan mikromineral. Fungsi mineral. Yang pertama, setiap mineral mempunyai fungsi tertentu. Okey, antara fungsi mineral ialah yang pertama, mengatur metabolisme enzim. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, mengawal keseimbangan asid dan baz. Dia mengawal keseimbangan asid di dalam badan. Okey, yang ketiga, memudahkan pemindahan sebatian melalui membran sel. Okey, dia memindahkan sebatian tu melalui membran sel, sel-sel yang terdapat dalam badan kita lah. Okey, yang keempat, mengelakkan daripada kerosakan saraf dan kekejangan otot. Okey, itu adalah antara fungsi mineral yang ada di dalam badan kita. Sekarang ni yang anda boleh nampak ialah makromineral dalam makanan. Okey, jenis-jenis mineral yang ada dalam makromineral. Contoh yang pertama, kita ada kalsium. Yang kedua, kita ada fosforus. Yang ketiga, kita ada magnesium. Yang keempat, kita ada klorida. Yang kelima, natrium, dan akhir sekali ialah sulfur. Okey, apa kegunaan kalsium dalam badan kita? Okey, contoh kegunaan dia adalah pertumbuhan tulang dan gigi. Yang kedua, mempercepatkan pembekuan darah serta fungsi otot dan saraf. Okey, di mana kita nak dapatkan? Apa sumber yang kita boleh dapatkan mineral ni? Okey, sumber dia adalah produk ternyusu dan sayur-sayuran hijau. Bila kita makan produk ternyusu dan sayur-sayuran hijau, maknanya kita akan dapatlah mineral kalsium tu. Okey, yang kedua, fosforus. Apa kegunaan fosforus? Fosforus kegunaannya ialah juga pertumbuhan tulang dan gigi. Yang kedua, keseimbangan asid dalam badan. Okey, sumber yang kita boleh dapat daripada produk ternyusu juga, daging, hasil daripada bijirin. Okey, hasil daripada bijirin contohnya macam oat. Bolehlah kita try untuk dapatkan fosforus. Okey, yang ketiga, magnesium. Apa kegunaan magnesium? Dia membantu sistem pencernaan menyerap zat makanan ke dalam sistem tubuh. Okey, mana kita nak dapat sumber dia kan? Okey, sumber dia bijirin, daging, susu, sayuran hijau dan kekacang. Kekacang pun boleh membantu kita mendapatkan mineral magnesium. Okey, yang keempat, klorida. Klorida, apa kegunaan klorida? Okey, kegunaannya ialah membantu dalam penghasilan hormon. Yang kedua, menstabilkan tekanan darah. Okey, sumbernya ialah garam, bijirin, tomato, jus, oren dan pisang. Okey, yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Okey, yang kelima, apa fungsi sodium ataupun natrium dalam badan kita? Okey, fungsinya ialah ion dalam air untuk membantu penguncupan dan pengembangan otot. Okey, ini untuk otot-otot kita lah. Okey, di mana kita boleh dapatkan?
Okey, sumbernya ialah garam, kicap, makanan yang telah diproses lah. Makanan-makanan yang ada dalam tin, itu semualah. Yang dalam botol, kita boleh dapatkan natrium tu dalam botol tu. Bukan dalam botol tu lah, maksudnya dalam kicap yang dah diproses tu. Okey. Yang terakhir adalah sulfur. Okey. Apa kegunaan sulfur? Sulfur adalah pelengkap dalam beberapa siri asid amino. Okey, yang kedua, kegunaan dia ialah untuk pertumbuhan sel yang menggunakan protein. Contoh, sumber yang kita boleh dapatkan ialah makanan yang mengandungi protein. Apa makanan yang mengandungi protein? Contohnya ayam, ikan, daging, telur. Itu semua makanan-makanan protein yang kita boleh dapatkan lah. Okey, seterusnya ialah mikromineral dalam makanan. Okey, ada 6 mikromineral dalam makanan, iaitu yang pertama ferrum. Okey, ferrum adalah zat besi. Apa kegunaan ferrum dalam badan kita? Okey, yang pertama penghasilan hemoglobin. Okey, dan pelbagai enzim badan. Anda boleh baca dekat situ lah. Kat mana sumber kita boleh dapat adalah daging, organ dalaman, kelapa, ketam dan tiram. Okey, yang kedua, copper. Copper adalah kupru. Apa kegunaan dia? Membantu penghasilan pigmen melanin pada kulit, pertumbuhan tulang dan saraf. Sumbernya ialah ikan, jagung, gula, kacang, soya dan produk gandum. Okey, yang ketiga, mineral zinc. Zinc dapat meningkatkan penghasilan antibodi. Dia juga boleh mempercepatkan penyembuhan luka. Sumber yang kita boleh dapat adalah daging ayam, susu, produk gandum dan candida yeast. Yang keempat, iodin. Kegunaan iodin ialah penghasilan hormon thyroid, pembesaran, pembiakan dan metabolisme. Semua jenis ikan di mana kita boleh dapatkan iodin ialah daripada semua jenis ikan dan hasil laut. Hasil laut tu ialah seaweed lah. Yang keempat, kromium. Kromium ialah kegunaannya untuk keseimbangan glukosa dalam badan. Yang kedua, penghasilan insulin untuk tujuan di atas. Sumber yang kita boleh dapat daripada ayam, minyak jagung, daging dan kepah. Akhir sekali ialah selenium. Apa kegunaan selenium? Kegunaan dia ialah antioksidan bersama dengan vitamin E. Yang kedua, makanan yang boleh menghilangkan stres. Sumber yang kita boleh dapat adalah ikan, pelbagai bijirin, daging dan sayuran hijau. Kalau jangan cakap dengan saya, awak semua tak tahulah sayuran hijau kan. Seterusnya sumber mineral. Yang pertama, mineral diperoleh daripada bahan makanan segar seperti sumber haiwan, sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Yang kedua, mineral terdapat banyak dalam sumber haiwan dan sayur-sayuran. Yang ketiga, mineral amat kurang didapati dari sumber buah-buahan. Kenapa mineral kurang dapat dalam buah-buahan? Sebabnya buah-buahan kita terdapat banyak vitamin, so dia kuranglah dapat mineralnya. Bila macam sumber haiwan dan sayur-sayuran, dia mengandungi banyak mineral, protein. Dalam protein tu pun ada sumber mineral. Yang keempat, mineral wujud secara sebatian organik di dalam bahan makanan dan akan diurai setelah dicernakan. Yang terakhir adalah komplikasi dan penyakit. Yang pertama, pengambilan mineral yang berlebihan akan menimbulkan komplikasi terhadap kesihatan. Yang kedua, komplikasi yang dihadapi adalah bersifat sementara dan akan pulih jika kita berhenti mengambil mineral secara berlebihan. Yang ketiga adalah pengambilan mineral yang sedikit daripada paras yang disyurkan juga akan diserang penyakit tertentu kerana kekurangan vitamin. Yang terakhir adalah penyakit yang dihadapi boleh berbentuk akut dan kronik.
Maksudnya di sini ialah bila kita mengambil mineral berlebihan, ia akan menimbulkan komplikasi penyakit yang tertentu. Tapi jika kita kurang juga mengambil mineral, maka kita juga akan diserang penyakit. Okey. Ambil mineral yang berlebihan pun tidak boleh, ambil mineral kurang pun tak boleh. Kita sepatutnya mengambil mineral yang seimbang untuk badan kita. Okey, itu saja kelas pada hari ini. Saya harap awak boleh baca, awak boleh fahamkan apa yang dipelajari pada hari ini. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.